Assalamualaikum diucapkan kepada Ustazah Fatimah dan rakan-rakan. Pada petang ini, kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk PKP dan isu hak asasi manusia. Sebelum memulakan perbentangan pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya. Saya Siti Aisyah dan ahli kumpulan saya ialah Muhammad Farish, Nur Farisha Natasha, Adam Nukman, Nurul Izzati Wani dan yang terakhir ialah Nur Izzati. Seperti yang kita tahu, ketika ini negara kita dan seluruh dunia berdepan dengan satu cabaran yang menggugat, yang mengancam kesihatan semua, iaitu COVID-19. Perbentangan kami pada petang ini akan mengupas bagaimana fenomena COVID-19 ini memberi kesan kepada hak asasi seorang manusia. Sebelum itu, kita perlulah tahu apakah itu maksud hak asasi manusia. Dari segi istilah, hak bermaksud kuasa terhadap sesuatu yang dimiliki, manakala hak asasi ialah hak yang dimiliki oleh setiap insan. Jadi, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang individu atas kapasiti sebagai manusia dan meliputi pelbagai konsep dan aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, menyuarakan pendapat, kebebasan untuk bergerak dan juga hak untuk berfikir. Hak asasi manusia berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling berkait antara satu sama lain. Ia merupakan sebuah konsep yang meliputi seluruh bangsa, agama, kepercayaan, budaya, adat dan juga negara. Hak asasi manusia menjadi aspirasi setiap individu serta masyarakat untuk memperolehi kehidupan yang sejahtera sebagai sebuah masyarakat. Menurut PBB, hak asasi manusia memastikan manusia dapat mengembangkan dan menggunakan sepenuhnya kualiti mereka sebagai manusia untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Hak asasi individu dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kebebasan mutlak dan juga kebebasan bersyarat. Kebebasan mutlak ialah kebebasan yang tidak boleh disekat. Contohnya ialah seperti hak terhadap pendidikan dan juga hak terhadap harta. Yang kedua ialah kebebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat ialah kebebasan yang dihadkan oleh sekatan undang-undang atau sebagaimana diperuntukkan oleh undang-undang. Contohnya adalah seperti kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Adanya kebebasan bersyarat ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat. Walaupun setiap manusia mempunyai hak asasi yang boleh diamalkan, penting untuk setiap individu dalam sesebuah masyarakat untuk menghormati hak orang lain juga. Sekiranya semua individu saling menghormati hak masing-masing, pasti masalah perpecahan itu dapat diminimalkan. Seterusnya ialah kepentingan hak asasi manusia. Terdapat pelbagai sebab dan kepentingan hak asasi manusia ini dipraktiskan. Yang pertama ialah untuk melindungi setiap manusia. Hak asasi manusia memberi hak kepada orang untuk memilih cara mereka ingin hidup, bagaimana untuk menyatakan diri mereka dan jenis kerajaan yang mereka mahu sokong serta sebagainya. Di samping itu, jaminan hak asasi manusia membolehkan manusia untuk memenuhi keperluan asas mereka seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya. Hak asasi manusia adalah penting dalam hubungan di antara individu dan kerajaan. Kerajaan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan asas rakyat dan melindungi kebebasan mereka. Kepentingan yang kedua adalah kerana hak asasi manusia ini dihormati di peringkat antarabangsa. Ini adalah kerana ia disusun khusus dalam perisytiharaan hak asasi manusia dan harus dihormati oleh semua negara di dunia. Ini adalah asas kerana ia membolehkan untuk melindungi orang dari segala jenis penyalahgunaan, rawatan yang tidak sama atau diskriminasi. Kepentingan yang ketiga ialah untuk menjamin keadilan kepada setiap lapisan masyarakat.
Semua orang berhak untuk melakukan perbicaraan yang adil di hadapan tribunal yang bebas dan tidak adil dalam kes yang dituduh melakukan jenayah atau kesalahan terhadap mana undang-undang. Ini juga memberi hak dan kewajipan kepada orang yang diadili. Yang terakhir ialah melindungi kebebasan beragama. Salah satu hak yang dimiliki manusia ialah kebebasan beragama. Kepercayaan dan pemikiran agama semua individu itu tidak boleh dipersoalkan, dilarang ataupun dicemooh. Ia juga dibenarkan, setiap orang dibenarkan untuk mengajar agama mereka, mengamalkannya, mematuhi peraturan dan mengamalkan upacara ibadatnya secara terang-terangan. Terdapat beberapa contoh-contoh hak asasi manusia di Malaysia. Antaranya termasuklah hak kebebasan bersuara, hak kebebasan perhimpunan dan juga pergerakan, hak kebebasan beragama dan hak kebebasan politik. Mari kita lihat contoh-contoh ini satu persatu beserta dengan kaitan mereka dengan isu PKP ini. Hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan bersuara bermaksud kebebasan untuk rakyat menyatakan pendapat mereka tanpa mereka perlu risau akan diambil tindakan. Selain itu, ini juga boleh memberikan peluang kepada rakyat Malaysia untuk mempertahankan diri mereka apabila mereka dituduh palsu. Namun, hak asasi ini sering dipertikaikan, terutamanya pada musim PKP ini. Terdapat banyak kes dan isu di mana rakyat Malaysia dituduh dan dikenakan denda yang terlalu berat walaupun atas kesalahan yang kecil sahaja. Hak kebebasan perhimpunan dan pergerakan. Hak ini berkaitan dengan kebebasan rakyat Malaysia untuk mengadakan aktiviti perhimpunan awam. Hak ini juga memberikan kebebasan kepada rakyat Malaysia untuk melancong atau bergerak sama ada di dalam negara, di antara negeri, mahupun di luar negara. Namun, hak asasi ini telah terjejas apabila arahan PKP dilaksanakan. Dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan, rakyat tidak lagi dibenarkan berhimpun secara beramai-ramai supaya mereka tidak tersebar virus COVID-19 ini dengan berleluasa. Selain itu, pelancongan ke luar negara mahupun dalam negara antara negeri tidak lagi dibenarkan tanpa sebab yang kukuh. Hal ini adalah supaya kita tidak dijangkiti virus ini dari mana-mana pihak di luar negara. Hak kebebasan beragama. Di negara Malaysia, rakyat dibenarkan menganut agama mereka tersendiri walaupun agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi. Hak ini juga membenarkan mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan mereka tersendiri. Namun, setelah arahan PKP dilaksanakan, aktiviti beribadat serta aktiviti keagamaan yang lain yang diadakan secara besar-besaran terpaksa digantikan ataupun dihadkan. Sebagai contoh, pada mulanya PKP dahulu, umat Islam tidak dibenarkan solat Jumaat di masjid beramai-ramai dan disarankan untuk solat sendiri di rumah mereka. Selain itu, aktiviti ziarah menziarahi pada hari perayaan juga telah dihadkan dan hanya maksimum 20 orang dibenarkan di dalam satu rumah pada waktu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha dahulu. Hak kebebasan politik. Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai hak tersendiri untuk menyebelahi mana-mana parti politik yang kita minat. Sebaliknya, ahli-ahli politik juga mempunyai hak untuk mengadakan aktiviti-aktiviti kempen supaya mereka dapat menarik pengundi. Walau bagaimanapun, pada musim PKP ini, aktiviti-aktiviti berkempen telah terjejas. Seperti yang dikatakan sebelum ini, arahan PKP yang telah melarang pengumpulan beramai-ramai serta menghadkan perjalanan rentas negeri menyukarkan ahli-ahli politik ini untuk mereka berkempen. Jadi, seperti yang kita sudah maklum, pada 16 Mac, Perdana Menteri Malaysia telah mengisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan daripada 18 Mac hingga 31 Mac. Jadi, pada 18 Mac bermulalah
Fasa pertama PKP di Malaysia. Fasa ini dikuatkuasakan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Akta Polis 1967. Jadi antara perintah semasa fasa pertama PKP ini adalah larangan perhimpunan ramai, rumah ibadat dan premis perniagaan ditutup kecuali premis jualan barang keperluan harian. Aktiviti masjid dan surau juga ditangguhkan. Sekatan perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dan bagi rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara boleh dikuarantin selama 14 hari. Kemudian sekatan kemasukan pelancong asing, penutupan semua institusi pendidikan, penutupan premis kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan yang penting, dan orang ramai dinasihatkan berada di rumah sepanjang masa dan amalkan penjarakan sosial. Pada 25 Mac, Perdana Menteri telah mengumumkan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April. Jadi bermula pada 1 April dan sehingga 14 April bermulalah fasa kedua PKP. Langkah kawalan bagi fasa kedua PKP mengikut jadual masa, seperti contoh premis barang keperluan harian, restoran dan kedai makan dibenarkan beroperasi daripada jam 8 pagi hingga 8 malam. Bagi operasi pengangkutan awam dibenarkan daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam. Bagi pemandu kereta sendiri, khidmat teksi dan e-hailing dibenarkan dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Jadi pada 10 April, Perdana Menteri sekali lagi mengumumkan lanjutan PKP daripada 15 April hingga ke 28 April. Jadi pada 15 April hingga 28 April bermulanya fasa ketiga PKP di Malaysia. Fasa ketiga ini berlangsung semasa Ramadan dan Aidilfitri. Jadi antara syarat tambahan yang dikenakan adalah tiada ibadah jemaah di masjid atau surau. Bazar Ramadan dan Aidilfitri adalah dilarang dan pendakwaan mahkamah bagi siapa yang ingkar. Pada 23 April, sekali lagi pengumuman lanjutan PKP selama 2 minggu lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi pada 29 April hingga 12 Mei bermulanya fasa keempat PKP. Peraturan yang dikenakan pada fasa keempat ini adalah sama seperti fasa PKP sebelumnya. Antaranya ialah orang ramai tidak dibenarkan bekerja kecuali sektor-sektor yang dibenarkan. Perniagaan masih belum dibuka sepenuhnya dan kebenaran 2 orang dalam satu kenderaan telah dikenakan. Pada 1 Mei, sempena Hari Pekerja, Perdana Menteri telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP, iaitu pelonggaran syarat-syarat PKP tertentu untuk membuka semula ekonomi negara. Jadi bermula pada 4 Mei hingga 10 Mei berlangsungnya fasa kelima Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPP. Antara syarat yang mula berkuat kuasa adalah kompaun RM1,000 atau pendakwaan mahkamah. Kemudian penutupan operasi bagi premis yang gagal mematuhi SOP. 4 individu serumah dibenarkan dalam satu kereta dan pergerakan rentas negeri bagi yang terkandas telah dibenarkan. Kemudian pada 10 Mei, Perdana Menteri telah mengumumkan secara rasmi lanjutan PKPB selama 4 minggu lagi, iaitu sehingga 9 Jun. Semasa tempoh lanjutan ini, antara syarat yang mula berkuat kuasa adalah kebenaran solat berjamaah mengikuti SOP di masjid dan surau yang berada di zon hijau. Kemudian rentas negeri bagi suami isteri yang berjauhan atau pelaksanaan majlis pernikahan telah dibolehkan pada 1 Jun. Pada 7 Jun 2020, Perdana Menteri mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bermula 10 Jun hingga 31 Ogos. Jadi pada tempoh ini bermulanya fasa ke-6 PKP atau dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Antara syarat yang mula berkuat kuasa pada PKPP adalah perjalanan rentas negeri telah dibenarkan, aktiviti pelancongan domestik telah dibenarkan, kemudian sambutan Aidil Adha dan aktiviti korban dibenarkan mengikuti SOP, dan sekolah mula dibuka secara berperingkat mengikuti keputusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada 28 Ogos, Perdana Menteri telah mengumumkan lanjutan PKPP daripada 1 September hingga 31 Disember. Jadi bermulanya
daripada tempoh ni bermulanya fasa ke-7 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Peraturannya adalah sama seperti fasa PKPP sebelumnya, dan PKPP ni dilaksanakan di seluruh negara kecuali di kawasan yang dilaksanakan PKPB atau PKPD. Jadi sedikit informasi untuk kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPB dan PKPD. Penentuan pelaksanaan PKPB atau PKPD adalah berdasarkan penilaian jangkitan COVID-19. Jadi risiko jangkitan akan dinilai dahulu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum kawasan tersebut dilaksanakan PKPB atau PKPD. Jadi bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, tempoh penguasanya adalah 2 minggu dan sebarang lanjutan adalah tertakluk kepada keputusan Majlis Keselamatan Negara. Antara syarat yang mereka perlu patuhi adalah larangan keluar daripada rumah, kemudian pelawat atau bukan penduduk daripada kawasan ini tidak dibenarkan masuk, jalan juga disekat, kemudian semua perniagaan adalah ditutup, bekalan makanan akan diberikan oleh pihak berkuasa dan pangkalan perubatan akan ditubuhkan di kawasan tersebut. Di Malaysia, kawasan pertama yang dikenakan PKPD adalah di Simpang Renggam, Johor pada 27 Mac. Kemudian bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, bagi kawasan yang dikenakan PKPB, syaratnya adalah lebih longgar berbanding PKPD. Perintah dan syaratnya adalah sama seperti PKPB semasa fasa kelima sebelum ini. Tempoh kuasanya bergantung pada Majlis Keselamatan Negara dan keadaan semasa. Tiada tempoh yang tetap bagi PKPB. Dua syarat yang yang penting bagi kawasan yang dikenakan PKPB adalah pergerakan dalam kawasan PKPB dan PKPP dibenarkan. Namun pergerakan ke kawasan PKPD perlu mendapatkan kebenaran daripada PDRM. Kemudian operasi premis perniagaan, restoran, pasar raya dan sebagainya dibenarkan dari jam 6 pagi hingga 12 malam. Seterusnya, kesan PKP terhadap hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah memberi kesan sama ada impak positif ataupun impak negatif. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah memberi kesan pada ekonomi, bukan sahaja kepada ekonomi, malah kepada aspek sosial penduduk. Kehidupan seseorang telah berubah sejak pandemik COVID-19 dan mengubah gaya hidup seseorang daripada sebelumnya, malah telah menjejaskan pendapatan dan perbelanjaan seseorang, kesihatan, aktiviti keagamaan, sosial dan sebagainya. Kesan yang pertama ialah hilang pekerjaan. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 telah menyebabkan beberapa sektor terjejas. Akibatnya, beberapa rakyat Malaysia telah kehilangan kerja akibat tiada penjanaan di beberapa sektor tersebut. Antara sektor yang terjejas termasuklah sektor perhotelan, sektor perkhidmatan, sektor pertanian dan sektor industri. Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, Datuk Abdul Halim, berkata bahawa pekerja hotel adalah antara yang teruk terjejas. Beliau berkata ada yang dipotong gaji, ada yang dipaksa cuti tanpa gaji, ada yang terpaksa menggunakan cuti tahunan dan lebih teruk lagi diberhentikan kerja. Beliau difahamkan bahawa terdapat lebih 30,000 daripada sektor perhotelan telah kehilangan kerja. Telah dijalankan satu survey khas di mana kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Dan terdapat peratusan pekerja kehilangan pekerjaan mengikut sektor utama. Yang pertama ialah pertanian 21.9%, yang kedua perkhidmatan 15% dan yang ketiga industri 6.7%. Yang kedua ialah kesihatan mental. Kebanyakan daripada rakyat yang telah kehilangan kerja telah mengalami kesihatan mental yang tinggi. Jabatan Perangkaan telah menganalisis bahawa kadar pengangguran diunjurkan antara 3.5% sehingga 5.5% tahun ini akibat daripada COVID-19. Kehilangan pekerja telah menjejaskan kehidupan mereka. Hal ini ia agak sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup, terutama pada ketua keluarga yang telah kehilangan kerja dan agak susah bagi mereka untuk sara keluarga masing-masing. Yang ketiga, keganasan rumah tangga. Kes jenayah rumah tangga
telah meningkat sejak PKP dijalankan. Hal ini kerana mangsa terpaksa duduk bersama penjenayah dan mangsa agak susah untuk meminta pertolongan daripada orang lain akibat daripada PKP ini. Kes jenayah rumah tangga bukan sahaja meningkat di negara kita, malah di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Sepanyol, mereka telah menerima panggilan jenayah rumah tangga sebanyak 18%, manakala di Perancis, peningkatan panggilan sebanyak 30%. Yang keempat ialah penutupan institusi sekolah. Ia telah mengehadkan pembelajaran terutamanya kepada kanak-kanak. Kanak-kanak lebih mudah terdorong dan senang belajar jika ia dilakukan secara bersemuka bersama guru. Seterusnya, pelajar juga akan berasa tertekan kerana terlalu banyak kerja yang terpaksa dibuat di rumah dan agak susah untuk membahagikan masa antara keluarga dan pelajaran. Setengah pelajar juga tidak mempunyai accessibility seperti tiada internet di tempat masing-masing. Hal ini menyebabkan setengah pelajar agak susah untuk meneruskan pembelajaran dan agak ketinggalan untuk mengikut silibus yang diberikan oleh guru masing-masing. Telah dijalankan satu survei di mana kesan COVID-19 kepada kesihatan mental pelajar. Sebanyak 11.4% telah mengalami kemurungan dan sebanyak 16.1% telah merasa keinginan untuk membunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati Wali binti Zailani dan saya akan meneruskan perbincangan ini dengan isi yang seterusnya, iaitu langkah kerajaan bagi mengatasi kesan negatif PKP terhadap rakyat Malaysia. Malaysia telah diiktiraf sebagai antara 5 negara yang terbaik dalam menangani wabak COVID-19. Ini kerana penerimaan rakyat terhadap tindakan kerajaan dalam mengekang wabak tersebut. Rakyat merupakan penentu kejayaan untuk Malaysia bebas dari wabak ini. Namun, sejak Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan, pelbagai hak asasi manusia seperti hak kebebasan bersuara dan hak kebebasan beragama telah dihadkan. Walaupun langkah kerajaan ini dapat mencegah wabak dari tersebar, ianya sedikit sebanyak memberi kesan negatif terhadap rakyat. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah inisiatif untuk membantu rakyat menghadapi krisis wabak COVID-19. Kerajaan menyedari bebanan yang dihadapi oleh rakyat dan melaksanakan pelbagai pakej rangsangan ekonomi seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu prihatin dan prihatin PKS tambahan yang telah menyelamatkan lebih 2.4 juta pekerjaan dan lebih kurang 300,000 syarikat. Inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional iaitu melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu PENJANA memberi manfaat kepada kira-kira 3 juta tenaga pekerja melalui beberapa pelan perancangan. Antara inisiatif yang memberi kesan secara langsung kepada penganggur dan belia ialah program insentif pengambilan pekerjaan yang berjumlah 1.5 bilion. Insentif ini terbahagi kepada dua, iaitu RM800 sebulan diberikan kepada majikan yang berjaya menggaji penganggur berusia 40 tahun ke bawah dan RM1,000 sebulan untuk majikan yang berjaya menggaji penganggur berusia 40 tahun ke atas dan golongan kurang upaya. Antara langkah segera yang diberikan oleh kerajaan dalam menangani isu pengangguran ialah program subsidi upah. Program ini adalah bertujuan untuk membantu majikan dalam semua perusahaan yang terkesan supaya mereka dapat meneruskan balik operasi syarikat seperti sedia kala. Antara inisiatif lain yang diberikan oleh kementerian adalah program pengekalan pekerjaan iaitu ERP melalui Perkeso. Sehingga 30 Jun 2020, seramai 322,000 orang pekerja yang diberikan notis cuti tanpa gaji telah mendapat manfaat daripada program ini. Pelaburan ke atas penjagaan kesihatan mental adalah sangat penting bagi memastikan peningkatan produktiviti dan kesejahteraan sebuah negara. Justru perkhidmatan sokongan psikososial amat penting bagi menangani masalah kesihatan mental yang tercetus akibat COVID-19.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mewujudkan talian khas kaunseling COVID-19 bagi memberi sokongan psikologi kepada orang ramai yang terkesan. Perkhidmatan telekaunseling itu telah diwujudkan melalui talian kasih atau WhatsApp talian kasih. Perkhidmatan itu melibatkan seramai 528 kaunselor di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negara. Talian khas kaunseling itu dibuka kepada mangsa COVID-19, waris mangsa, petugas pusat kuarantin, hospital dan individu lain yang terkesan. Selain itu, perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial telah mewujudkan talian psikososial. Talian psikososial ini telah berjaya menerima sebanyak 36,256 panggilan sejak 15 Mac sehingga 19 Oktober 2020. Masyarakat juga boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental yang diberikan melalui klinik kesihatan, hospital dan pusat kesihatan mental masyarakat iaitu Mentari di seluruh negara. Walaupun bukan semasa COVID-19, mengendalikan kes keganasan rumah tangga adalah bukan perkara mudah. Di waktu COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan ini memaksa kedua-dua pendera dan mangsa untuk tinggal sebumbung dalam satu jangka masa yang panjang. Masalah ini bukan sahaja menaikkan kebimbangan tentang kekerapan keganasan yang berlaku, malahan peluang untuk mangsa mendapatkan bantuan adalah sangat nipis. Sehubungan dengan itu, Kementerian Keluarga, Wanita dan Masyarakat telah bergerak aktif bekerjasama dengan pihak polis mewujudkan talian khas iaitu talian kasih atau WhatsApp talian kasih untuk mangsa keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak hubungi. Seterusnya, Women's AIDS Organisation juga telah menghibahkan talian 24 jam mereka atau WhatsApp Tina untuk sokongan dan bantuan. Seterusnya, beberapa persatuan wanita juga telah bergerak aktif dan boleh dihubungi melalui email, Facebook dan Twitter. Pandemik COVID-19 telah memberi impak besar kepada bidang pendidikan, termasuklah peringkat rendah, menengah maupun pengajian tinggi. Pelbagai langkah proaktif yang telah dijalankan oleh kerajaan dan pihak universiti bagi memastikan kebajikan pelajar, fizikal dan mental terjaga. Antara langkah yang dijalankan ialah pelajar yang masih berada dalam kampus tidak dibenarkan keluar kampus sepanjang PKP dikuatkuasakan. Kerajaan juga telah bersetuju untuk menanggung kos makanan dan minuman pelajar yang masih berada dalam kampus sepanjang PKP berlangsung. Pihak universiti juga telah menjadikan khidmat kaunseling khas bagi memastikan pelajar kekal tenang semasa PKP dijalankan. Kerajaan juga telah mengumumkan bantuan secara one-off iaitu RM200 kepada pelajar IPT melalui pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat. Kerajaan juga telah menyarankan universiti untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian untuk mengelakkan perhimpunan beramai-ramai. Pihak universiti juga telah bertungkus lumus untuk mengambil langkah yang bersesuaian untuk memastikan pelajar mempunyai akses internet. Sebagai contoh, pihak UiTM telah berkolaborasi dengan syarikat YES untuk mendapatkan 40 GB internet percuma kepada pelajar UiTM. Usaha sama antara kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan seperti Ikram Malaysia dan individu seperti Ustaz Abid Liu dapat memastikan dan menstabilkan ekonomi negara yang terjejas akibat COVID-19 dan dapat mengelakkan darurat daripada berlaku. Sebanyak 79 negara telah mengisytiharkan darurat dalam mengenai kes COVID-19. Antara negara yang mengisytiharkan darurat ialah Australia, Indonesia dan Thailand. Pengisytiharan darurat akan mengakibatkan penungguhan sidang parlimen, kemerosotan ekonomi dan pencabulan hak asasi rakyat di bawah Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada isi terakhir, iaitu perbezaan penerimaan PKP di Malaysia dan juga di luar negara. Masyarakat telah memberikan pelbagai jenis reaksi setelah negara masing-masing mengeluarkan arahan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Di Malaysia, tiada demonstrasi ataupun protes secara besar-besaran. Malah,
penerimaan masyarakat yang sangat positif terhadap keputusan kerajaan dan pakar bidang dalam menangani wabak tersebut. Hak asasi seperti bekalan makanan, keperluan harian dan juga penjagaan kesihatan mencukupi di seluruh negara sepanjang tempoh PKP dijalankan di negara kita. Di Hong Kong, penunjuk perasaan telah menuntut semua pelancong tanah besar China dihalang masuk ke Hong Kong. Mereka juga menekankan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas supaya dapat menjaga kesihatan masyarakat Hong Kong. Pada tanggal 3 hingga 7 Februari 2020, kaki tangan hospital turut melakukan protes dengan tujuan yang sama, iaitu menghalang daripada pelancong luar memasuki Hong Kong. Orang ramai turut memberikan reaksi negatif terhadap usaha pemerintah untuk menubuhkan pusat kuarantin dan klinik di kawasan yang berdekatan dengan penduduk. Akhir Januari hingga awal Februari, alat letupan dan juga bom petrol dilemparkan di 4 balai polis dan sebuah kereta peronda atas alasan pemerintah mereka telah gagal untuk menutup sempatan kuota dan juga gagal membekalkan alat pelindung kepada penduduk setempat. Di Jakarta, Indonesia, demonstrasi telah berlaku pada bulan Oktober yang lalu. Mereka membantah Undang-Undang Tenaga Kerja ataupun dikenali sebagai Undang-Undang Omnibus Law yang telah diluluskan oleh Parlimen Indonesia. Golongan mahasiswa dan juga golongan pekerja yang terlibat dalam bantahan tersebut. Mereka membantah undang-undang berkaitan dengan tenaga kerja kerana mereka mendakwa bahawa undang-undang tersebut mengabaikan hak pekerja seperti pengurangan kos pampasan terhadap pekerja yang diberhentikan, pengurangan cuti tahunan, pembatalan peraturan gaji minima serta tindakan berkaitan dengan peraturan pekerja kontrak. Di India, demonstrasi oleh pekerja asing selepas pemerintah mengeluarkan arahan supaya PKP dilanjutkan. Di Mumbai, ribuan pekerja asing yang menganggur berkumpul di sebuah stesen kereta api untuk menuntut hak mereka supaya dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Protes diadakan setelah kereta api dan juga bas tidak lagi beroperasi. Seterusnya, di Filipina, penduduk di Quezon City di Manila melakukan protes di lebuh raya yang berhampiran dengan kawasan tertinggal mereka. Mereka mendakwa tidak mendapat bantuan makanan yang mencukupi sejak PKP. Sejurus daripada itu, Presiden Filipina telah mengarahkan polis dan tentera untuk melepaskan tembakan sekiranya terdapat penduduk yang mengganggu pelaksanaan PKP. Kenyataan itu telah dikeluarkan bagi melindungi petugas hospital yang mendakwa berdepan dengan penderaan fizikal dan juga diskriminasi ketika menjalankan tugas. Akhir kata, sebagai kesimpulan, setiap rakyat Malaysia mempunyai hak asasi sebagai manusia yang dilindungi undang-undang, meskipun negara kita sedang menjalankan perintah kawalan pergerakan. Kita seharusnya sedar bahawa kehidupan ini adalah berdasarkan keamanan seperti yang telah disarankan oleh setiap agama di dunia dan juga menghormati hak asasi manusia yang telah sedia ada. Terima kasih.